Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu akan mengajar tentang subtopik 4.4 iaitu berkenaan dengan nisbah, kadar dan kadaran. Okey. Okey, bagi topik ini, kita ada 3 standard pembelajaran yang awak perlu capai, iaitu yang pertama, awak dapat menentukan nisbah 3 kuantiti apabila diberi dua nisbah kuantiti yang lain. Yang kedua, awak dapat menentukan nilai kuantiti yang diberi nisbah dan nilai lain yang berkaitan. Dan yang ketiga, kamu dapat menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadaran. Okey, ini yang apa yang awak perlu capai lah. Okey, selepas awak belajar daripada slide ini atau daripada video ini, awak perlu mencapai ketiga-tiga ini. Okey, ketiga-tiga objektif pembelajaran ini. Okey, seterusnya kita pergi yang pertama. Bagaimanakah kita nak menentukan nisbah 3 kuantiti apabila diberi nisbah 2 kuantiti? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, jika P kepada Q, nisbah P kepada Q adalah 5 kepada 6 dan nisbah Q kepada R adalah 6 kepada 3. Okey, kita recall balik. Apa maksud nisbah ni? Okey, berapa bahagian P? P 5 bahagian, Q 6 bahagian. Okey, nisbah P kepada Q adalah 5 kepada 6, nisbah Q kepada R adalah 6 kepada 3, di mana Q adalah 6 bahagian, manakala R adalah 3 bahagian. Okey, soalannya adalah tentukan nisbah P kepada Q kepada R. Okey, so kalau awak tengok di sini, diberi nisbah 2 kuantiti. Ini nisbah 2 kuantiti, ini juga adalah nisbah 2 kuantiti. Tapi soalan nak awak tentukan nisbah 3 kuantiti. Dia nak awak gabungkan nisbah 2 kuantiti ini menjadi nisbah 3 kuantiti. Jadi apa yang awak perlu buat? Okey, so apa yang dia nak adalah P kepada Q kepada R. So awak tulislah P kepada Q kepada R. Okey, kemudian baris yang pertama, awak tulis nisbah yang pertama iaitu 5 kepada 6. So apa tu 5 kepada 6? 5 kepada 6 adalah nisbah P kepada Q. So tulislah P kepada Q, okey, corresponding letter dia. P adalah 5 bahagian, Q adalah 6 bahagian. So tulis pada baris pertama 5 kepada 6. Manakala baris yang kedua, awak tulis Q kepada R, iaitu 6 kepada 3. Maksudnya Q kepada R, Q adalah 6 bahagian, R adalah 3 bahagian. Okey. So buat di baris yang kedua. Okey. Apabila awak tengok di sini awak tengok di sini, kuantiti Q ada dua nilai. Kuantiti Q ada dua nombor yang ditulis di sini, tapi nombor yang ditulis di sini adalah sama. Okey, sekiranya awak nak combine atau gabungkan dua nisbah ini menjadi 3 kuantiti, Q ini mesti sama nilai. Okey, barulah kita boleh terus combine. So since Q ni dah sama nilai, iaitu sini 6, sini juga 6. So kita terus tulis saja. Okey, bawa terus turun ke bawah. So P adalah 5, okey, bawa turun 6, kemudian 3. So P kepada Q kepada R adalah 5 kepada 6 kepada 3. Okey, kita lihat contoh yang lain. Okey, jika nisbah X kepada Y adalah 2 kepada 3 dan Y kepada Z adalah 9 kepada 7, tentukan nisbah X kepada Y kepada Z. Okey, so apa saya kata tadi? Tulis apa yang dia nak adalah nisbah X kepada Y kepada Z. So tulislah X kepada Y kepada Z yang kita nak. Okey, kemudian yang pertama, abaikan dulu yang darab ni. Abaikan dulu darab ni. Anggap yang awak tak nampak lagi darab ni. Okey, yang pertama tulis nisbah yang pertama lah. Baris yang pertama awak tulis nisbah yang pertama, iaitu nisbah yang pertama 2 kepada 3.
iaitu X kepada Y. So, X kepada Y adalah 2 kepada 3. So, tulis kat bawah dia X adalah 2, Y adalah 3 bahagian. Baris kedua adalah nisbah yang kedua. Datangnya daripada nisbah yang kedua. Nisbah yang kedua adalah Y kepada Z. So, Y kepada Z, which is 9 kepada 7. So, tulis kat sini, 9 kepada 7 kat sini. Okay, so bila awak nampak di sini, okay, nilai Y ada 2. Tak, nilai Y ada 2. Dan untuk soalan ini, kita tidak boleh terus gabungkan. Kerana nilai Y ini, kuantiti Y ini ada 2 nombor yang tak sama nilai. 1, 3. Yang ni 3, yang ini 9. Tak sama. Ingat saya kata tadi, nombor tu mesti sama baru kita boleh gabung. Jadi kita nak samakan dengan berapa? Okay, kita kena cari dia punya GSTK. GSTK bagi 3 dan 9 adalah 9. Gandaan sepunya bagi 3 dan 9 adalah 9. Okay, so GSTK adalah 9. So, sini dah jadi 9. So, kita tak perlu tukar lah. So, yang 3 ni, kita nak jadikan dia 9. Okay, 3 darab 3. So, sini kena darab 3. So, ingat balik konsep nisbah. Sekiranya di sini kita darab 3. Okay, kat sini kita darab 3. Okay, dia punya partner pun kena darab 3. Automatically kena darab 3. So, kat sini kita darab 3. So, sini juga mestilah kena darab 3. Okay. So, di sini X ni dah jadi 6. Okay. Sini dah jadi 9. Sini pun dah 9. So, dah sama. So, kita pun boleh bawa turun. So, jawapan so untuk Y dia dah jadi 9. Dan ini kita bawa turun jadi 7. So, X kepada Y kepada Z adalah 6 kepada 9 kepada 7. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, jika M kepada N adalah 7 kepada 4 dan M kepada P adalah 3 kepada 5. Okey, diberi dua nisbah M kepada N dengan M kepada P. Tentukan nisbah M kepada N kepada P. So, dia nak awak dapatkan nisbah M kepada N kepada P. So, tulislah apa yang dia nak adalah M kepada N kepada P. Okey, so baris yang pertama. Okey, again. Anggap awak tak nampak lagi yang darab-darab ni. You ignore dulu. Ini kita ignore dulu. Okey, baris yang pertama adalah daripada nisbah yang pertama. Okey, nisbah yang pertama adalah M kepada N, iaitu 7 kepada 4. Okey, di mana M adalah 7, N adalah 4. So, tulis M adalah 7, N adalah 4. Okey. Manakala baris yang kedua, baris yang kedua ni kita tulis daripada nisbah yang kedua. Okey, M 3, P 5. So, M3, P 5. Okey, baris yang kedua. So, di sini, kali ini, okey, di sini pula yang ada dua nilai. M pula yang ada dua nilai. Which is 7 dan 3. Okey, M ada dua nilai, 7 dan 3. Dan nilainya tak sama. Jadi, kita tak boleh terus gabung. Okey, so apa yang kita perlu buat? Kita perlu samakan nilai dia. Jadi, macam mana kita nak samakan nilai dia? Cari GSTK bagi 7 dan 3. So, GSTK-nya adalah 21. Okey, so GSTK-nya adalah 21. Gandaan sepunya terkecil adalah 21. So, jadikan dia 21. So, macam mana nak jadikan dia 21? Kita darab 3 kat sini. So, again, bila kita darab 3 di sini, partner dia automatically pun kena darab 3. So, that's why kat sini saya darab 3 juga. So, sini 7 darab 3. Sini juga perlu darab 3. So, yang kat sini pun perlu jadi 21. 3 ni perlu jadi 21. So, bagaimana? Darab 7. So, sini darab 7. Automatically, sini pun kena darab 7. So, that's why lah sini saya darab 7. So, sini dah jadi 21. Sini jadi 21. Okey, boleh bawa turun 21. So, 4 darab 3 adalah 12. Okey, bawa turun. Dan 5 darab 7, 35. Bawa turun. So, ini adalah M kepada N kepada P. So, jawapannya adalah M kepada N kepada P sama dengan 21 kepada 12 kepada 35. Right? Okey. So, itu adalah standard pembelajaran yang pertama. Okey, yang kedua.
bagaimana untuk menentukan nilai kuantiti yang diberi? Okey. Apabila diberi nisbah dan nilai lain yang berkaitan. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, Ibu Nurin membuat resepi roti dengan mencampurkan tepung dan air menggunakan nisbah 5:3. Okey, so dia nak buat roti, dia gunakan nisbah tepung kepada air. Nisbahnya adalah 5:3. So tengok order ni tepung, air. So ini represent tepung punya bahagian, 3 ni represent air punya bahagian. Jadi nisbah tepung kepada air adalah 5:3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapakah jisim air? Okey, ingat nisbah ini bukan nilai sebenar. Okey, nisbah bukan nilai sebenar. Tapi sekarang ni dia kata sekiranya nilai sebenar atau jisim sebenar tepung yang digunakan adalah 480 gram. Yang sini, 5 ni adalah 480 gram. Berapakah pula jisim air? Okey, jadi kali ni saya nak ajar awak tentang menggunakan kaedah unitary. Unitary atau unitary, di mana kaedah unitary ni awak perlu cari satu bahagian. Okey, awak perlu cari satu unit atau satu bahagian. Itu yang paling penting. Kaedah unitary, cari satu bahagian dulu. Okey, jadi apa yang pertama awak perlu buat adalah keluarkan maklumat-maklumat yang diberi daripada soalan. Okey, iaitu dia kata nisbah tepung kepada air adalah 5:3. Okey, 5 bahagian tepung dan 3 bahagian air. Dan dia kata jisim tepung adalah 480 gram. Jisim tepung adalah 480 gram dan soalan nak awak cari berapa pula air yang perlu digunakan. Okey, sekiranya Ibu Nurin menggunakan 480 gram tepung. Okey, jadi daripada sini, tengok tepung adalah 5 bahagian. Okey, daripada sini, tepung adalah 5 bahagian. So, 5 bahagian ini bersamaan dengan 480 gram. So, awak tulislah 5 bahagian bersamaan dengan 480 gram. Ingat kaedah unitary, awak perlu cari satu bahagian. So, sekiranya 5 bahagian sama dengan 480 gram, cari satu bahagian. So, satu bahagian bersamaan dengan 480 bahagi 5. 480 bahagi 5. Kemudian, awak akan dapat 96 gram. So, satu bahagian 96 gram. So, kita back to the question. Apa yang dia nak adalah air. Okay, air pula berapa bahagian? Air adalah 3 bahagian. Okay, air adalah 3 bahagian. Jadi, air 3 bahagian. Okay, so jisim air, nak cari jisim air, kita dah tahu satu bahagian tadi adalah 96 gram. Kan, satu bahagian adalah 96 gram. Dan kita tahu air ada 3 bahagian. Jadi, untuk dapatkan jisim air 3 bahagian tadi, kita darab dengan 96 gram. Okay, so jawapannya adalah 288 gram. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Nisbah pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Nisbah pelajar lelaki kepada pelajar perempuan. Pelajar lelaki kepada pelajar perempuan dalam kelas 1B adalah 3:5. Jadi di sini nisbah ini adalah lelaki kepada perempuan. Maksudnya lelaki 3 bahagian, perempuan 5 bahagian. Jika jumlah pelajar 1B ialah 32 orang. Jika jumlah pelajar 1B adalah 32 orang, berapakah bilangan murid perempuan? Okey, di sini awak perlu tahu maksud jumlah pelajar 1B. Okey, bila kita kata jumlah, maksudnya hasil tambah. Okey, semuanya. Maksudnya lelaki campur perempuan adalah 32 orang. So, soalan nak awak cari bilangan murid perempuan. Okey, jadi still lagi kita guna kaedah unitary. Okey, keluarkan. First thing yang you kena buat adalah keluarkan segala maklumat yang diberi daripada soalan. Okey, apa yang diberi adalah nisbah lelaki kepada perempuan. Pelajar lelaki kepada perempuan diberi adalah 3:5. Okey, dan dia bagi tahu juga jumlah pelajar adalah 32 orang.
jumlah pelajar adalah lelaki campur perempuan. So, kita kena tahu berapa bahagian lelaki campur perempuan ni. Jadi, jumlah pelajar adalah lelaki campur perempuan. So, lelaki campur perempuan, berapa bahagian? 3 bahagian campur 5 bahagian. So, jumlah pelajar adalah 8 bahagian. Okey, jumlah pelajar adalah 8 bahagian. Sebab lelaki campur perempuan, jumlah adalah 8 bahagian. So, 8 bahagian ini adalah bersamaan dengan 32 orang. Okey, jadi untuk guna kaedah unitary, perlu cari satu bahagian. Jadi, if 8 bahagian sama dengan 32 orang, satu bahagian, bahagilah 8 kan. So, 32 orang bagi 8, awak dapat satu bahagian 4 orang. Jadi, back to the question, dia nak berapa bilangan murid perempuan. So, tengok pula perempuan. Perempuan berapa bahagian? Perempuan 5 bahagian. Okay, so kita tahu satu bahagian 4 orang. Kalau 5 bahagian, jadi bilangan pelajar perempuan adalah 5 darab 4 orang lah. 5 darab satu bahagian, which is 4 orang. So, 5 darab 4 orang adalah 20 orang. Okay, itu contoh kedua. Okay, kita tengok contoh ketiga. Okay, ini adalah seutas tali. Okay, seutas tali dibahagi kepada 2 bahagian. Okay, ada 2 bahagian di sini. Okay, nisbah panjang AB. Panjang AB kepada panjang BC, nisbahnya adalah 2 kepada 5. So, sini 2 bahagian kepada 5 bahagian. Okey, beza panjang AB dan BC adalah 18 cm. Okey, baca betul-betul, beza panjang AB dan BC adalah 18 cm. Okey, cari panjang AC. Dari A sampai C. Okey, cari panjang AC. Okey, kita tengok dia punya solution. Okey, first kali kita keluarkan apa yang diberi daripada soalan. Okey, dia kata nisbah AB kepada BC adalah 2 kepada 5. Okey, kemudian dia beri beza panjang AB dan BC. Ingat beza adalah operasi tolak. Operasi tolak di mana operasi beza ni adalah tolak besar tolak kecil. Beza adalah besar tolak kecil. So, AB dan BC. AB dan BC. AB tolak BC atau BC tolak AB? Ingat beza adalah besar tolak kecil. So, BC tolak AB. Yang panjang tolak yang pendek lah. In this case, BC tolak AB. So, beza panjang AB dan BC adalah 18 cm. So, sini, ni beza. BC tolak AB, okay, adalah 18 cm. Okay, so daripada nisbah, kita tengok AB dia kata 2 bahagian, BC adalah 5 bahagian. So, beza BC tolak AB, so kita kena tahu berapa bahagian beza ni. So, BC tolak AB adalah 5 tolak 2. Okay, BC tolak AB adalah 5 tolak 2, which is 3 bahagian. So, beza panjang akan jadi 3 bahagian, di mana 3 bahagian ini bersamaan dengan 18 cm. Okay, beza panjang adalah 3 bahagian, which is equals to 18 cm. Alright, so cari satu bahagian. Kalau 3 bahagian 18 cm, satu bahagian, bagilah 3. Okay, so 18 bagi 3 equals to 6 cm. Okay, jadi kita dah tahu satu bahagian adalah 6 cm. So, soalan nak cari panjang AC, A sampai C. A sampai C adalah sebenarnya AB campur BC. Betul tak? AC adalah AB campur BC. Sebab tu di sini saya tulis AC adalah sama dengan AB tambah BC. Sebab dia nak panjang AC kan? Okey, AB campur BC ni berapa bahagian pula? So, tambahlah 2 bahagian tambah 5 bahagian. So, total adalah 7 bahagian. So, kita dah tahu satu bahagian 6 cm. Okey, kalau 7 bahagian, panjang AC adalah 7 bahagian. So, 7 darab 6 cm. So, sama dengan 42 cm.
Okey, harap kamu faham lah. Okey, dan yang last sekali adalah menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okey, kita nak tentukan nilai yang berkaitan apabila diberi satu kadar. Okey, terus pada contoh. Okey, Ibu Ani menggunakan 250 gram mentega untuk membuat 50 biji biskut. Ini adalah kadar lah kan, gram dan biji. So ini adalah satu kadar, dua kuantiti yang berbeza. Okey, soalannya, berapa biji biskut yang dapat dibuat jika dia menggunakan 550 gram mentega? Okey, fahamkan soalan. Dia kata dia dapat buat 50 biji biskut dengan 250 gram mentega. Kalau dia guna 550 gram mentega, berapa biji biskut dia dapat? Itu maksud soalan. Okey, so ada dua, sebenarnya ada tiga. Okey, tapi saya tunjukkan dua lah kaedah. Okey, kaedah yang pertama adalah kaedah kadaran. Awak dah belajar tentang kadaran sebelum ini. Okey, so kita tulislah. Kadar yang pertama, kadar yang kedua, dan apabila kadaran dia adalah satu kadaran, ianya adalah sama. Okey, ianya adalah sama dengan atau setara. Okey, so kat tengah-tengah kita guna sama dengan. Okey, so kadar yang pertama dia kata 250 gram dapat 50 biji. Okey, yang kedua, kalau guna 550 gram, berapa biji? So ini kita tak tahu lagi. Ini kita tak tahu lagi. So kita buatlah X. Berapa biji kan? So X biji lah, kita tak tahu lagi. Jadi, tengok sini gram, sini gram. Sini biji, sini biji. Okey, tulis dalam bentuk ini dulu. Okey, so since, disebabkan ianya adalah satu kadaran. Okey, so 250 nak jadi 550 gram. Darab berapa? Dia sama ada darab atau bahagi. So 250 darab, sebab dia meningkat, maksudnya ia adalah operasi darab. So darab berapa? 250 darab berapa? Dapat 550. Okey, kalau tak tahu, guna kalkulator, bahagilah 550 bahagi 250. Awak akan dapat 2.2. Jadi 250 darab 2.2, awak akan dapat 550. So, atas darab 2.2, bawah juga perlu darab 2.2 sebab ianya adalah satu kadaran. Kan? Jadi, kita dah tahulah. So, 50 darab 2.2 sama dengan 110 biji. So, ini guna kaedah kadaran. Okey, kalau kita guna kaedah pendaraban silang. Kita guna pendaraban silang. Ini kaedah yang kedua. Okey. Kita nak tahu berapa biji kalau kita guna 550 gram. Kan? Berapa biji kalau kita guna 550 gram. Dan kadar yang diberi, tengok sini saya susun, sini biji, sini juga mesti biji. Sini gram, sini mesti gram. Okey, jangan terbalik pula, salah. Okey, daripada kadar yang diberi, yang pertama ni, dia boleh dapat 50 biji dengan menggunakan 250 gram mentega. So, kaedah pendaraban silang, awak kena cross multiply. Sini darab sini, sini darab sini. Silang, okey? Jadi, 250 darab X, awak dapat 250X. 50 darab 550, okey? So, kat sini, 50 darab 550. So, 50 darab 550, kita dapat 27,500. Okey, ini adalah 250X. Saya tak nak 250X, saya nak X. Jadi, bahagilah. So, 27,500, 27,500 bahagi dengan 250. Sama juga jawapannya dengan yang tadi, iaitu 110 biji. Okey. Kita tulis soalan. Soalan kedua. Jika ibunya ingin membuat sebanyak 140 biji biskut, berapa jisim mentega yang perlu digunakan? Okey, soalan ni dia twist balik. Kalau tadi dia bagi kalau guna mentega banyak ni berapa biji kita dapat? Soalan B lain. Soalan B, kalau saya nak guna 140, saya nak dapatkan 140 biji, berapa gram mentega yang saya perlu guna?
Kan dia dah terbalik Okey, sama juga. Okey, ada dua kaedah. Saya tunjukkan kaedah kadaran yang pertama. Okey, di mana yang kita gunakan kadar yang pertama tadi 250 gram, kita dapat 50 biji. Okey, untuk soalan yang kedua, apa yang kita gram kita tak tahu. Kita nak tahu berapa gram. So yang gram ni tak tahulah. Kita nak tahu berapa gram kan. So yang ini kita tak tahu. So kita tandakan X. X ke Y ke. Ini unknown lah. Okey. Dan untuk buat 140 biji. Okey, guna kaedah kadaran. 50 nak dapat 140. So ini adalah darab. Darab berapa? Kenapa darab? Sebab dia bertambah. Kan, sebab dia meningkat nilainya, bukan bahagi So ini adalah darab. Darab berapa? Kalau awak tak tahu, okey, 140 bahagi 50, awak akan dapat 2.8. Jadi 50 darab 2.8, awak akan dapat 140. So bila sini darab 2.8, sini juga perlu darab 2.8. Jadi nak tahu yang ini 250 darab 2.8. So dapatlah X. Okey. Jadi X adalah 250 gram darab 2.8 bersamaan dengan 700 gram. Okey, ingat perlu tulis unit. Okey, ini guna kaedah kadaran. Kalau kita guna kaedah pendaraban silang, okey, kita nak tahu berapa gram untuk buat 140 biji. Okey, so sama dengan, okey, sini pun mesti gram lah, 250 gram, 50 biji. Yang kita dah tahulah. Okey, kita darab silang. Okey, kita darab silang. Ini darab sini, ini darab sini. So 50 darab X, 50X, 140 darab 250 adalah 35 ni 250 darab 140. Okey, itu sama dengan 35,000. So saya tak nak 50X, saya nak X je. 50X sama dengan 35,000. Kalau X saja, bahagilah dengan 50. So 35,000 bahagi dengan 50, awak dapat 700 gram. So maksudnya di sini untuk buat 140 biji, saya perlu gunakan 700 gram mentega. So itu sahaja untuk subtopik ini. Sekiranya awak tak faham, awak boleh tanya personal ataupun dalam PM saya lah. Okay, thank you.